apabila berlaku isu ni, kartel ni, saya merasakan saya tidak tersilap. Selama 32 tahun saya berada dalam industri, I am on the right track. Saya menentang isu bawa masuk ayam dan sebagainya. Ini adalah solution yang saya berikan. Jadi bukan saya bercakap tanpa solution. Ini solution yang saya berikan dan ini produk yang saya sediakan. Saya menternak 1 juta ekor ayam sebulan dan 15,000 sehari saya proses daripada kilang ayam bisni. Belilah ayam saya. Ini solution saya. Okay, sekarang ni orang ni, kalau kita ni nak dirosakkan adalah melalui makanan. Itu benteng yang pertama. Kalau pecah benteng makanan tu, kita makan benda yang syubhah, makan benda yang ayam dibagi makan, dedak babi, dari serbuk babi, tulang babi. Pecah tu, senanglah. Tok imam ke apakah dia mulalah akan rasa, kita ni lah malas, rasa malas nak solat, rasa nak bergaduh, rasa kan anak-anak nak merempit dan sebagainya. Itu benteng yang pertama. Dan itu kita kena ingat. Kalau orang-orang kafir dan sebagainya nak melingkup kita adalah dengan makanan tersebut. Jadi tolonglah, pada saya macam kita di bisnis, kita ada ladang kita sendiri, kita ada pasukan flock health, kita ada doktor, kita ada lab yang kita test dedak kita tu supaya tidak ada sisa darah babi ni. Jadi di kilang pun kita ada point-point yang kita jaga supaya ayam kita tu tidak mengandungi bakteria. Jadi benda-benda ini melibatkan kos. Tapi apabila kita jual ayam bismi contohnya RM7 5 kupang, ayam yang lain tu contohnya RM7 2 kupang, padahal sekok tu baru beza 3 kupang. 3 kupang je. Kan? 30 sen tuan-tuan. Kami kedah pakai kupang. Sebenarnya tak ada beza pun. Bismi sebenarnya kalau orang jual RM7.50, ayam lain pun kadang-kadang RM7.8. Tapi sebab mungkin dekat daripada rumah dia beli. Kadang-kadang kalau beza 20 sen tu, satu ekor baru beza 40 sen, 4 kupang. Tapi adakah kita nak gadaikan, adakah kita nak pecah benteng pertahanan makanan tu? Sampaikan saya bersembang dengan seorang ustaz ni, dia buat tahfiz. Tahfiz, mereka memang ambil ayam bisni. Sebab mereka raise budak-budak ni, mereka jaga. Mereka kata, kalau daripada kecil, mereka bagi makan ayam, tak tahu halal. Mereka payah nak jaga budak-budak tahfiz ni. So, benda-benda yang macam ni, marilah sama-sama kita bercakap. Tolonglah kalau yang berada di luar sana tu. Prof, mencari yang halal itu wajib. Isu makanan ini merupakan isu yang besar sebab kita makan. Dan bila makan, sebut Dr. Madinah sebut, dia menjadi darah daging. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aulabi. Riwayat Tirmizi menyebutkan bahawa mana-mana daging yang tumbuh daripada sekelumit daging yang datang daripada sumber yang haram, maka yang lebih aula ialah neraka. Itu yang kita takut kepada umat Islam yang berada di Malaysia. So bila kita melihat kepada keadaan tersebut dalam Quranul Karim, tidak kurang daripada 48 ayat yang menceritakan tentang halalan thayyiban. Dan daripada 48 ayat, tidak kurang daripada 48 ayat tersebut, kita lihat form ataupun struktur ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ayat-ayat berbentuk penyeruan, iaitu ayat-ayat seru kepada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Maknanya kulu minar rizki ataupun kulu halalan thayyiban. Maknanya makanlah benda yang halal dan benda yang baik. Orang yang ada sijil halal seperti bismi ni, okey, kita rela, kita pernah kena serbu dengan JAKIM pukul 3 pagi. Kan? Tak apa, kita rela sebab kita ada sijil halal. Dan kita juga nak JAKIM main serbu selalu supaya pekerja kita ni tak duduk dalam keadaan yang tak sepatutnya, tak buat kerja dalam keadaan yang sepatutnya. Kan? Bila kita nak baharui sijil halal JAKIM ni, kita mesti juga terlibat dengan mesti. Bermaksud staff kita kena dicucuk typhoid, staff kita kena diberi kos pengendalian makanan. Walhalnya bukannya ayam tu orang buat balik makan terus. Tetapi apabila disuruh, kita rela. Dan penyembelih kita mesti kena ada sijil menyembelih dan juga sijil tauliah. Tauliah menyembelih ni bukan hanya kita pergi belajar sembelih sekok tu kita dapat, itu kita dapat sijil menyembelih. Tetapi untuk penyembelih dia kena ada tauliah. Tauliah ni bermaksud di interview, disuruh baca-bacakan ayat, ditanyakan rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi itu yang penting, you ada sijil halal. Saya thank you so much to JAKIM, Prof. Saya amat bersetuju tentang JAKIM ini mestilah dipelihara oleh kita umat Islam. Bila you ada JAKIM, bila you ada sijil halal JAKIM, you kena ada jawatan kuasa. Ada panel di dalam syarikat you. Bermaksud you kena ada meeting selalu.
Lepas tu you kena ada rekod. Hari ni bisnes melih ayam 15,000 ekor. 3 ekor tak boleh diguna pakai sebab tak putih. Kita buang. Kena ada rekod dia, dan rekod itu akan dicek oleh JAKIM. Begitu juga bila macam bisnes kita ada mesti. Mesti ni pula datang hari tu, tiba-tiba hari saya nak renew mesti. Cicak dia keluar kat shilling. Ya Allah, saya kata cicak ni hang nak buat pertunjukan, hang pilih lah hari lain. Cicak tu pun dia boleh jadi isu pada tu. Dan ditulis di dalam mesti tu sebab kita ada appoint satu syarikat bertauliah yang mana untuk menjaga ni lah lipas tikus dan sebagainya. Tapi kita tak fikir pasal cicak tu. Dia mai inspection, dia keluar, maka ditulislah di situ sila pastikan bahawa cicak ni tidak ada lah. Jadi kita pun ambil langkah lah. Ayam tu berikan balik penjelasan bagaimana nak atasi cicak ni. Jadi kita pun cakap lah, kita beli ubat cicak, kita buat apa. Begitulah susahnya. Dan kita pula bila kita ada sejahala barang macam ayam, kita tak boleh letak atas lantai. Kita bungkus-bungkus letak atas lantai, tak boleh. Dia kena ada pallet. Terlalu strict standard, dan standard tu memerlukan kos. Tetapi pada ayam bismi ni, sebenarnya bukan mahal pun. Sama saja dengan ayam yang lain. Malahan kadang-kadang kami lebih murah sebab daripada ladang ke kilang ke penjualan outlet kami adalah satu syarikat. Jadi ayam bismi ni apa-apa pendapatan yang kami dapat ni kami membayar zakat. Contohnya tahun ni kita bayar 303,000. Sedangkan 2020 ni adalah pandemik COVID dan harga ayam pernah jatuh sehingga pada masa hari pertama nak diumumkan PKP tu harga ayam hidup RM5 4 kupang. Saya dengan Haji masa tu rasa nak pengsan. Masa Tan Sri berdiri nak mengumumkan PKP dan sebagainya. Pada masa tu ada 1 juta ekor ayam di ladang saya yang akan membesar. Maksudnya ada umur sehari 2-3 yang dah nak dipasarkan. Saya menunggu dengan debaran. Dan apabila diumumkan mengatakan PKP tu sektor essential seperti ayam bismi ni masih boleh beroperasi. Alhamdulillah. Dan kami perlu meminta surat polis dan sebagainya kan. Alhamdulillah, dan benda tu harga ayam tu turun sehingga RM1.80 pada masa tu. Kerugian yang dialami oleh penternak adalah RM4 seekor. Cuba bayangkan kalau saya ada 1 juta ekor, RM4 seekor. Banyak kan? Tapi alhamdulillah apabila kita berpegang kepada benda yang kita buat ni adalah satu perjuangan. Jadi saya punya 300 ejen di seluruh Malaysia dan saya ada outlet saya sendiri. Jadi walaupun runtuhnya harga di peringkat ladang ni, kita masih kekalkan harga ke retail ni. Jadi itu yang menyelamatkan bisnes kita. Dan instead of tahun 2019 kita bayar zakat sebanyak 200,000, tahun ni kita flourish lagi, kita bayar 303,000. Dan Prof, saya rasa saya tak tahu Prof tahu ke tak, kita ada rumah makan percuma yang kita sediakan pada masa sebelum pandemik COVID ni. Kita serve free meal, nasi, lauk ayam berserta air dan sebagainya. Kita serve free meal kepada 250 orang setiap hari. Kecuali kita cuti pada hari Sabtu sahaja. Di mana tu? Di Simpang 4. Itu viral by TV3 semualah. Dan bila pandemik ni hit, kita hanya mampu buat 200 bungkus dan benda tu kemarin kita buat dalam masa 7 minit clear. Jadi benda-benda yang macam Haji pula, dia ada satu sikap yang bila dia pergi sembahyang subuh, dia kata orang susah nak breakfast. Jadi dia belanja semua, setiap hari kita sediakan nasi dan nasi, bihun dan kuih untuk jemaah subuh tu. Jadi benda-benda sebegitu. Dan kita melihat apabila sokong usahawan-usahawan Melayu, usahawan Muslim dan sebagainya, 300 pekerja saya semua Muslim. Walaupun untuk menternak ayam tu saya terpaksa pakai orang Indonesia, tetapi mereka juga saya pilih Muslim. Dan bila kita menyokong usahawan SME dan juga menyokong orang-orang persendirian ni, kita sebenarnya menjadikan mimpi daripada suatu realiti. Apa yang perlu kita pegang pada hari ini, boleh kita bawa sebagai takeaway punya pengajaran, apa yang kita lihat pada hari ini ialah melibatkan fatwa-fatwa dan juga melibatkan pandangan-pandangan ulama, ialah da' ma yuribuka illa ma yuribuka. Maknanya tinggalkan perkara-perkara yang meragukan dan pergi kepada perkara-perkara yang tidak meragukan. Kita bersifat berhati-hati, lebih baik untuk kita tidak terjerumus diri kita kepada perkara syubhat. Ingin membawa satu kata-kata disebutkan oleh Imam Ghazali bahawa untuk menjadikan hati kita ini hati yang bersih, hati yang elok, amalan kita, doa kita mungkin didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah jaga kepada 3 perkara. Perkara yang halal itu jadikan sebagai satu keutamaan dalam hidup.
jauhkan daripada perkara yang haram, dan juga yang ketiga, hindarkan sejauh-jauhnya perkara yang melibatkan syubhat. Kerana syubhat ini akan merosakkan you punya kepribadian dan akhirnya dia boleh membawa kepada keharaman. Ubahlah pemikiran kita, jangan membeli satu produk itu hanya tidak memikirkan kepada apakah implikasi kepada kita yang sebagai pengguna, tetapi lah belilah ataupun gunalah produk itu dengan pengetahuan yang waras, dengan keimanan kita untuk kita meningkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita berikan ruang kepada pihak kerajaan sebagai ulil amri untuk menjalankan tugasnya, kerana setiap orang akan dipertanyakan, dia akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang dilakukan di muka bumi Allah ini. Saya rasa kita sebagai orang Islam cukup tahu tentang perkara tersebut, maka atas keimanan yang itu, keyakinan kita kepada Allah, Allah itu ialah maha berkuasa, kita makhluk tidak mempunyai apa-apa, satu perkara kita kena pegang bahawa akhirnya nanti kita akan pergi ke alam di sana nanti. Betul. So, kemanalah kita kalau kita ni, kita boleh diambil oleh Allah SWT pada bila-bila masa, tetapi ambillah pandangan bahawa yakinilah halal itu sebagai satu kehidupan, halal dalam makanan, halal dalam kehidupan sebagai seorang Islam, dan halal dalam bidang-bidang yang lain. InsyaAllah kehidupan anda akan menjadi kehidupan yang baik, dan untuk kita semua insyaAllah. Di sini nak beritahu kata ayam bismi ni confirm halalan thayyibat. Confirm.